Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita tampung buang masa sebab sekarang dah pukul 11.11 pagi. Sepatutnya kelas kita mula pada pukul 11.00. Okey, so kita dah 11 minit berlalu. Jadi tampung buang masa cikgu teruskan. Tahniah cikgu ucapkan kepada Husna, Aras dengan Syahir yang masuk kelas pada pagi ni. Okey, so pagi ni kita teruskan dengan topik yang kedua dalam bab 6 elektrik dan kemagnetan, iaitu transformer. Okey, seperti awak lihat pada gambar rajah pada skrin masing-masing, okey, mungkin ada di kalangan awak dah pernah tengok benda ni dekat tepi-tepi jalan. Okey, nampak dia macam berceracak, ada besi, ada spring, okey. So biasanya benda ni ada dekat dengan kawasan yang hilang ataupun kawasan rumahan ataupun kawasan yang ada penduduk lah. Okey, so ini gambar rajah ni yang awak lihat ni, kita namakan dia sebagai transformer. Okey, kalau awak tengok cerita kartun, cerita robot, transformer, maksudnya dia boleh berubah daripada kenderaan jadi robot. Daripada robot jadi kenderaan. So apa maksud transformer? So transformer maksudnya dia boleh berubah dia boleh ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Okay? So transform bermaksud dia berubah. So dalam konsep elektrik dan kemagnetan, transformer juga membawa maksud berubah. Okay? So berubah daripada segi apa? Alright. So transformer yang awak lihat dekat gambar rajah ni boleh ada dalam, ni yang tengok saiz yang besar lah. Tapi transformer boleh juga ada dalam saiz yang kecil, di mana dia boleh digunakan untuk peralatan-peralatan yang ada dalam rumah. Okay. So objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita nak kenal pasti, sama-sama kita belajar nak mengenal pasti apakah jenis perbezaan transformer, iaitu dia ada dua jenis, transformer injak naik, transformer injak turun, serta objektif yang kedua, apa aplikasi ataupun contoh-contoh transformer yang ada dalam kegunaan rumah kita sendiri. Okay, so dua objektif pada pagi ni. Okay, cikgu teruskan. So ini awak boleh rujuk pada buku teks masing-masing. So transformer sebenarnya ada dua jenis, di mana kita panggil dia transformer injak naik dan transformer injak turun. So dia ada dua je. Satu naik, satu lagi turun. Okay. So apa yang dimaksud dengan transformer ni? Okay. Transformer merupakan alat mengubah. Okay. Transform tadi maksud dia ubah. So ubah apa? Kalau awak tak cerita kartun transformer, diubah daripada lori jadi robot. Okay. Tapi kalau untuk elektrik, dia mengubah voltan. Okay. Dia mengubah voltan hanya bagi arus ulang alik sahaja. So syarat dia hanya untuk arus ulang alik sahaja. Okay, ulang alik apa maksud dia? Kita ingat balik. Ulang alik maksudnya dia bergerak pergi dan balik. Pergi dan juga balik. So maksudnya voltan ni ada dua hala lah. Okay, dua arah. Hanya berfungsi untuk arus ulang alik. Okay. So di mana binaan asas transformer ini, dia mesti ada satu besi yang kita namakan sebagai teras besi lembut berlamina. Okay, ni. So papan-papan ni adalah teras besi berlamina. Kemudian dia kena lilit dengan dawai ni. Okay, so dawai yang melilit ni kita panggil sebagai gegelong. So ini kita panggil sebagai gegelong lah. Gegelong, gelang. Dia melilit besi berlamina. Okay. Ini binaan asas dia, di mana bekalan kuasa dia mesti ada voltan lah. Hanya melibatkan arus ulang alik. Okay, arus ulang alik. Kenapa arus ulang alik? Bukannya arus yang apa ni?
Harus yang direct. Okey, satu hala je. Sebab kita nak ubah. So, bila nak ubah, dia mesti ada perubahan lah. Pergi dan balik nak tahu dia punya perbezaan. Okey. So, bila awak lihat dekat sini, gegelung dia ada dua. Primer iaitu sekunder. So, primer maksudnya gegelung yang pertama, sekunder ataupun second adalah gegelung yang kedua. Okey. So nak kena pasti yang mana gegelung primer ataupun gegelung sekunder. Andai kata dia ubah kedudukan gambar rajah ini, awak kena kenal pasti gegelung primer adalah datang daripada sumber bekalan elektrik. Okay. Dia mesti datang daripada sumber bekalan elektrik, manakala gegelung sekunder mesti ada kepada beban ataupun disambung kepada alat elektrik yang kita gunakan. Okay. Yang ni yang first masuk, kemudian yang ni yang terhasil keluar kepada cas alat elektrik. So ini adalah binaan asas bagi transformer ringkas. Okay, seterusnya kita ada dua jenis transformer seperti yang diberitahu tadi, satu naik, satu turun. So kita panggil dia injak naik, satu lagi injak turun. So apa beza di antara injak naik dengan injak turun? Okey. So seperti tadi, setiap gegelung primer atau gegelung yang pertama mesti dihubungkan dengan bekalan kuasa dan dikeluarkan melalui gegelung sekunder disambung kepada beban ataupun alat elektrik yang kita gunakan di rumah. Okey, kita pergi kepada transformer injak naik dahulu. Okey, kalau naik, so kita faham daripada rendah macam naik bukit, mendaki, so dia pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, so naik macam mana? So naik maksudnya dia melibatkan voltan. So voltan dapat daripada mana? Voltan dapat daripada sumber arus ulang alik. Okay, siapa yang baru masuk ni? Tadi pun orang sama je masuk. Okey, so transformer injak naik dapat gegelung kuasa daripada arus ulang alik. Okey, gegelung pertama ataupun gelang-gelang yang melilit, dawai-dawai gelang yang melilit pada teras besi berlaminat ini, okey, awak tengok dia punya bilangan lilitan. Okey, yang ni sikit. Untuk gegelung sekunder, dia punya lilitan dia adalah lebih banyak. Okey, so daripada sikit, dia akan naik jadi banyak daripada segi jumlah gegelung ataupun lilitan dawai. So, ini kita panggil sebagai transformer injak naik. Okey, cuma tengok dia punya bilangan gegelung sahaja. Okey, begitu juga dengan injak turun. So, kalau turun, dia punya perbezaan daripada tinggi ataupun daripada banyak, kita turun bukit. Okey, sama juga gegelung primer daripada bekalan kuasa arus ulang alik, dia punya bilangan gegelung dia banyak. Okey, banyak. Kemudian dia menurun, jumlahnya semakin sikit ataupun sedikit. So ini yang kita namakan sebagai transformer injak turun. Okay. Ini dalam bentuk gambar rajah kita boleh lihat melalui perbezaan jumlah gegelung dawai yang melilit pada teras besi berlamina. Okay. Kalau daripada segi simbol pun sama.
kita boleh nampak perbezaan. Yang ni gegelung dia sikit kepada banyak. Yang ni gegelung dia banyak kepada menurun menjadi lebih sedikit. Okay, so ini perbezaan di antara transformer injak naik dan transformer injak turun. Okay, so step yang pertama, tengok gambar rajah, dah boleh kenal pasti apa beza di antara kedua-dua jenis transformer injak naik dan juga turun. Okay. So, kenapa sebenarnya ataupun apa keperluan dia kita nak gunakan transformer ni? Okay, ini adalah gambar rajah. Kalau dekat mak-mak kita boleh gunakan bekalan kuasa arus elektrik ni, maksudnya daripada plug lah. Mana-mana plug yang ada yang disambung kepada alat elektrik. Okay. So ini adalah gambar rajah bagi teras besi berlamina di mana dia ada jumlah lilitan ataupun gegelung yang berbeza bagi menunjukkan setiapnya dapat voltage yang berbeza. Okay. So, tadi kita dah kenal pasti perbezaan di antara perbezaan di antara transformer injak naik, transformer injak turun. Okey. Objektif yang kedua, kenapa kita perlukan transformer ni dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah dan juga sumber elektrik yang kita dapat. Okay, ini adalah gambar rajah. Dia ada banyak-banyak design lah, banyak design, banyak saiz. Okay, di mana teras besi berlamina terdiri lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seli. Okay. Alright. So mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya untuk voltan ataupun bekalan arus elektrik yang kita dapat bagi setiap negara adalah berbeza-beza, tak sama. Okay. Untuk Malaysia, especially-nya Malaysia, dia ada bekalan arus ulang elektrik, bekalan arus ulang alik yang kita dapat di rumah adalah sebanyak 240 volt. Okay, so mungkin nak pergi negara Jepun, mungkin lainlah dia punya nilai volt. Mungkin nak pergi London ke UK, mungkin nilai voltanya juga berbeza. So setiap negara dia mempunyai bekalan elektrik yang berbeza. Untuk Malaysia kita kena ingat sebanyak 240 voltan. Okay. So berikan satu contoh peralatan elektrik rumah yang beroperasi pada 240 volt arus ulang alik tanpa menggunakan transformer. Okay. So kenapa kita perlukan transformer? Okay. So seperti yang awak lihat kat sini ada charger. Charger telefon. Okay. So bila kalau awak ada charger telefon, awak boleh buka. Dalam ni ada satu peranti yang kita namakan sebagai transformer. Dia ada satu besi, kemudian dia ada gelung-gelung dawai lah. Okey. Kenapa kita perlukan transformer dalam setiap alatan elektrik di rumah? Okey. So sebenarnya bila kita dapat sumber elektrik daripada rumah sebanyak 240 volt, yang ini adalah agak tinggi untuk penggunaan satu rumah. Okay. So apabila disambungkan dekat rumah, setiap peralatan elektrik yang ada dalam rumah digunakan berbeza-beza. Dia cuma gunakan jumlah yang tak samalah. Okay, kalau contoh, kipas dia pakai berapa? Charger dia pakai jumlah voltan yang sikit. Okay. Awak boleh lihat jumlah penggunaan setiap voltan ni, dia ada tulis dekat belakang setiap maklumat tu dia ada bagi ataupun ada tulis untuk setiap peralatan elektrik. Okay, contohnya charger.
Kita nak pakai power dia sikit je. Okay. So daripada 240 volt yang dibekalkan untuk satu rumah, kita cuma nak pakai untuk telefon je, charger telefon kecil. Okay. So dia kena kurangkan ataupun rendahkan dia punya voltan. Kenapa? Sebab bila voltan yang tinggi, tidak ada transformer, dia boleh menyebabkan alat elektrik akan jadi berlebihan dia punya penggunaan kuasa dan boleh menyebabkan meletup ataupun rosak. Okay, sebab dia tak mampu. Tak mampu nak terima jumlah voltan yang tinggi yang dibekalkan pada suis utama. Okay, sebab itulah dalam charger biasanya digunakan untuk alat-alat peralatan elektrik yang tak guna kuasa tinggi sangat lah. Benda yang simple macam kipas angin. Okay. So itu adalah sumber yang kata kecil je jumlah dia, tak kuat pakai power. Tapi kalau peti sejuk, kalau macam oven pembakar nak buat kek, yang tu guna power tinggi lah. Okay. Dia bergantung kepada alat-alat yang berbeza. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, dia nak menurunkan daripada 240 volt menjadi 2 volt sampai 10 volt sahaja. Daripada jumlah yang besar nak turun kepada jumlah yang kecil. Jadi setiap peralatan yang ada dalam ni perlu mempunyai transformer injak turun untuk menurunkan voltan yang tinggi kepada voltan yang lebih rendah. Okay. Ini adalah alatan dia. So ini adalah gambar rajah litarnya. Sudah daripada 240 volt diturunkan kepada maksimum 10 volt. Okay. Kita tengok dia bergantung kepada bilangan gegelung. Nah ni gegelung dia banyak, so voltan dia adalah tinggi. Yang ni gegelung dia sikit, so voltan dia adalah lebih rendah. Ini adalah gambar rajah bagi kotak kawalan kelajuan kipas siling. Dia punya kipas ke atas lah. So, kalau buka memang ada alat ni. Ada dawai-dawai dia. Okay, so dia ada rumus dia lah. Okay, dia ada rumus dia. Di mana V itu adalah voltan, N itu adalah bilangan bilangan gegelung tu yang melilit. Okay, bilangan yang melilit. Okay, kita lihat contoh. Rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol dengan 40 volt disambung kepada bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Okay, so daripada 240 dia nak turunkan kepada 40 volt. So maksudnya kat sini dia nak gunakan transformer injak turun. So, semua dia dah bagi maklumat ni. Okay, yang ni satu. Yang ni maklumat yang kedua. Yang ni maklumat ketiga. Yang ni kita nak cari. Okay, so berpandukan rumus ni, kita gantikan apa-apa saja maklumat yang dah diberi melalui gambar rajah. Okay, so penyelesaian dia yang dia dah bagi voltan output, maksudnya ini adalah mentol tadilah. Okay, voltan input daripada bekalan kuasa arus ulang alik, gegelung prima dia dah bagi 120, ini menunjukkan prima lah. Okay, so gantikan nilai dalam rumus satu persatu. Yang ni yang kita nak cari. So asas matematik dia, awak naikkan
Jadi 120 darab dengan 40 per dengan 240 dapat jawapan dia 20 bagi jumlah lilitan gegelong sekunder. Okay. Ada soalan setakat ini? So antara peralatan lain, contoh kalau kita beli peralatan elektrik daripada luar negara, okey, daripada pengalaman cikgu lah. Okay, cikgu ada beli satu barang, pembancuh kek, yang pusing-pusing buat kuih, mixer tu. Cikgu beli daripada negara UK. Okay. So negara UK dia menggunakan voltan yang berbeza. Jadi bila cikgu beli alat elektrik tu daripada UK bawa masuk ke Malaysia, kita tak boleh terus pasang alat tu dekat Malaysia. Okay. Sama ada alat tu akan jadi meletup ataupun alat tu akan jadi tak hidup lah ataupun tak cukup nak support power dia. Okay. So cara dia macam mana? Bila kita belikan alat elektrik daripada luar negara, bila ada voltan yang tak sama, yang tak sesuai, dia adalah dia punya maklumat dekat belakang. Okay. So caranya kita kena beli transformer luar. Okay. Transformer yang orang kata adapter dia lah, dia punya adapter, kita panggil transformer. Dia sambung merupakan satu kotak, bentuk di dalam satu kotak, sambung pada plug, kemudian baru sambung kepada alat elektrik yang kita beli tu. Baru alat tu boleh jalan seperti biasa. Okay, itu masalahnya. So itu kita kena alert lah. Kalau kita beli barang daripada luar, kita kena tengok dulu. Okay, kalau kita beli, tiba-tiba sampai dekat rumah kita pasang, benda tu tak hidup, so kita jangan tu salahkan barang tu rosak tak rosak. Kita kena kaji dulu, adakah voltan dia yang digunakan untuk peralatan elektrik yang kita beli tu adakah sesuai digunakan ataupun adakah sama dengan jumlah voltan yang digunakan di Malaysia. Kalau di Malaysia, cikgu ingatkan lagi sekali, kita punya rumah, kita punya alat elektrik adalah 240 volt dibekalkan bagi setiap rumah. Okay. Kalau sama tak ada masalah. Tapi kalau tak sama, kita kena pakai transformer. Okay. So antara alatan-alatan lain selain daripada charger telefon, power bank, okay, kita semua nak kena pakai transformer injak turun bagi menurunkan voltan daripada tinggi ke rendah. Okay. Tetapi sekiranya kita ada alat-alat elektrik yang banyak menggunakan kuasa elektrik, contohnya seperti peti sejuk. Okay, peti sejuk dia menggunakan kuasa elektrik yang tinggi. Jadi dalam dalam struktur binaan peti sejuk, dia perlu ada transformer injak naik. Okay, sebab untuk peti sejuk dia gunakan kuasa yang tinggi untuk mengaktifkan coil penyejukan dalam peti sejuk. Okay. Oven pun sama, oven pembakar. Okay. Dia kena bergantung kepada transformer injak naik untuk menaikkan voltan yang ada. Okay. Sebab itulah kalau untuk peralatan elektrik yang berat dia punya tenaga elektrik seperti peti sejuk dan juga oven, awak tak boleh berkongsi plug lah. Dia boleh membahayakan keselamatan, dia boleh menyebabkan meletup, plug awak rasa panas, dia boleh cair dan terbakar. Okay. So itu saja penerangan cikgu pada hari ini. So untuk latihan, cikgu dah bagi pautan quizzes. So awak jawab, sekejap ya. So untuk menguji kefahaman awak masing-masing, tadi cikgu minta kerjasama untuk awak jawab soalan latihan yang ada pada quizzes. So dia ada 12 soalan semuanya berkaitan dengan transformer. Okay, awak kena kenal pasti
Apa beza di antara transformer injak naik? Apa beza transformer injak turun? Macam mana kita nak tahu transformer tu injak naik ke? Macam mana kita nak tahu transformer tu injak turun? Bergantung kepada bilangan gegelung dawai yang melilit teras besi tersebut. Okey. Ada soalan setakat ni?